apabila elektrik itu dipasang, topeng yang Sistine pakai ini terbuka sehingga menampakkan air mata Sistine yang mengalir di pipi dia. Hey guys, welcome back to my channel. Okay guys, hari ini saya akan berkongsi dengan anda mengenai sebuah cerita tentang seorang pesalah termuda di Amerika yang dijatuhkan hukuman mati melalui kerusi elektrik. Kisah ini adalah tentang seorang budak yang berumur 14 tahun, iaitu George Stinney Jr. Dan sebelum saya melanjutkan cerita ini, marilah kita sama-sama tengok awal kehidupan George Stinney Jr. ini. Check this out. George Stinney Jr. atau lebih dikenali sebagai George dilahirkan pada 21 Oktober 1929 dan dia berasal daripada keluarga Afrika Amerika, iaitu di dalam kalangan orang yang berkulit hitam. Keluarga Stinney ini tinggal di Alcolu, South Carolina. Mereka tinggal di perumahan pekerja kilang yang telah pun disediakan oleh majikan ayahnya. Pada ketika itu, orang yang berkulit hitam dan yang berkulit putih tidak hidup bersama. Mereka dipisahkan dengan sebuah jalan kereta api kerana dahulunya orang kulit putih ini sangat memandang rendah terhadap orang yang berkulit hitam. Nampak guys, awal-awal dia sudah kasih tengok macam mana resisnya kehidupan orang berkulit putih ini pada zaman dahulu. Sekarang guys, kita akan tengok macam mana si George Stinney ini dituduh membunuh dua orang kanak-kanak tersebut. Check this out. Pada 24 hingga 25 Mac tahun 1944, dua sahabat ini iaitu Betty June Binnicker yang berumur 11 tahun dan Mary Emma Thames 7 tahun sedang berbasikal untuk mencari bunga liar. Dalam perjalanan mereka serempaklah dengan si Stinney. Masa tu si Stinney dengan adik dia si Amy sedang membawa lembu peliharaan mereka untuk makan rumput. Kemudian kedua kanak-kanak ini tadi bertanyalah kepada si Stinney sama ada dia tahu atau tidak di mana tempat untuk mencari bunga liar tersebut. Namun pasangan adik-beradik ini tidak mengetahuinya. Dan kemudian berjalanlah dua orang kawan ni tadi berbasikal meneruskan perjalanan untuk mencari bunga tersebut. Dan selepas itu tersebarlah berita bahawa si Betty dan Mary ini tidak pulang ke rumah masing-masing. Kemudian operasi mencari mereka dilakukan dan pada ketika itu juga ayah kepada si Stinney ini turut serta dalam operasi mencari kedua kanak-kanak perempuan. Tidak lama kemudian guys, mayat kedua-dua kanak-kanak ini ditemui di kawasan hutan yang berhampiran. Dan dibawalah mayat si Betty dengan si Mary ini tadi untuk dibuat postmortem. Dan ketika itu, Dr. Asbury Cecil Bozard memeriksa mayat mereka dan mendapati punca kematian adalah disebabkan hentakan yang kuat pada belakang kepala mereka dan ditemui juga tengkorak kepala mereka ini pecah, dipercayai dipukul dengan menggunakan objek yang keras selama beberapa kali guys. Kalau dikira terlampau sadis betul bah kematian si Betty dengan si Mary ni kan guys. Dan ketika inilah ada kabar angin tersebar bahawa si Betty dengan si Mary ni tadi ada singgah ke rumah pasangan berkulit putih ketika hari kejadian tersebut. Namun guys, polis ni, yang polis-polis ni semua tidak percaya dengan kabar angin itu kerana dorang fokus mencari penjenayah dari kalangan orang yang berkulit hitam.
Resis banget sih. Sudah ada kabar angin macam begitu, dorang kasih biar saja. Semata-mata dorang mau fokus yang kononnya orang yang berkulit hitam ini lah penjenayahnya. Sekarang guys, kita akan tengok penangkapan dan dakwaan terhadap George Stinney Jr. Just check this out. Sebaik saja polis ini tahu bahwa Betty dan Mary ini pernah berjumpa dengan si Stinney, dan tanpa berlengah-lengah masa lagi, dorang pun pergilah rumah si Stinney ni tadi. Tanpa tanya apa-apa, dorang terus cari si Stinney dan kemudian si Stinney ditangkap serta digari tangannya dan dibawa ke satu tempat yang ibu bapanya sendiri tidak tahu di mana si Stinney ini dibawa. Pada awalnya, abang Stinney iaitu Johnny juga turut ditangkap tetapi dibebaskan. Hasil soal siasat tersebut, pihak polis ini pun mendapati Stinney telah membunuh kedua kanak-kanak tersebut kerana mahu merogol si Betty tadi. Sebulan kemudian, Stinney ini dibicarakan di Clarendon Country Courthouse dan dia ini diwakilkan oleh peguam bela yang telah disediakan yang bernama Charles Plowden yang tidak melakukan apa-apa untuk membela anak guamnya. Sebenarnya si Charles Plowden ini adalah orang yang berkulit putih. Ketika itu dia langsung tidak melakukan apa-apa untuk membela nasib si Stinney ini. Sepanjang perbicaraan, si Stinney ini dia langsung tidak mau mengaku di atas tuduhan pembunuhan tersebut. Dan apa yang lebih menyedihkan apabila ahli keluarga Stinney juga tidak hadir ketika perbicaraan itu dijalankan. Ini kerana mereka takut diserang oleh orang-orang yang berkulit putih pada ketika itu. Dan apa yang lebih malang ini apabila keluarga Stinney ini diusir daripada tempat tinggal mereka tanpa membawa apa-apa barang. Tengok guys, macam mana bencinya orang yang berkulit putih dahulu dengan orang yang berkulit hitam. Diorang punya resis tu seolah-olah dorang sudah tetapkan di dorang punya mindset bahawa orang yang berkulit hitam ini adalah daripada golongan orang-orang yang jahat. Seramai 1,500 orang yang hadir untuk menyaksikan perbicaraan itu guys. Si Stinney ni sudahlah perbicaraan dia tunda sampai pun 10 minit. Kemudian dia dijatuhkan lagi hukuman mati melalui kerusi elektrik tanpa membuat rayuan apa-apa ya guys. Dan sekarang kita tengok macam mana pelaksanaan hukuman terhadap si George Stinney ini. Check this out. Stinney yang berusia 14 tahun ini dijatuhkan hukuman mati melalui kerusi elektrik dengan 2 kali renjatan elektrik yang berkuasa 2,400 volten setiap satu. Dan pada ketika si Stinney ini mau dijatuhkan hukuman mati, beberapa orang dari hak asasi manusia yang ditubuhkan oleh Olin Johnston cuba membuat protes untuk menentang hukuman tersebut, namun tidak dipedulikan oleh Governor diorang sendiri. Apa yang paling menyedihkan adalah ketika si Stinney ini masuk ke dalam bilik hukuman tersebut, dia sedang membawa dan memeluk erat Bible-nya dengan ditemani oleh seorang pastor yang mempercayai bahawa si Stinney ini tidak melakukan pembunuhan tersebut. Dan ketika si Stinney ini diarahkan untuk duduk di kerusi elektrik, dia yang kecil dengan kerusi yang sangat besar, dia terpaksa letak Bible dia di bawah dan duduk di atas Bible itu. Kemudian tangan dan kaki si Stinney ini diikat dan mukanya ini disarungkan topeng, dan topeng itu guys lebih besar berbanding kepala si Stinney ini yang hanya menampakkan separuh daripada mata si Stinney. Bila elektrik itu dipasang, topeng yang si Stinney pakai ini terbuka sehingga menampakkan air mata si Stinney yang mengalir di pipi dia.
Kamu bayangkan guys, budak macam begitu kecil dapat terima hukuman mati yang sangat tidak masuk akal. Dan pada 16 Jun 1944 pada pukul 7.30 malam, akhirnya Stini menghembuskan nafasnya yang terakhir di Central Correctional Institution di Columbia, South Carolina. Sedih guys. Sedangkan saya yang baca cerita pasal si Stini ni pun, saya boleh imagine benda tu. Macam mana orang boleh sampai hati buat begitu dengan budak yang baru 14 tahun. Dan sekarang guys, kita akan tengok pembukaan kes dan keadilan buat si George Stini Jr. ini. Check this out. Pada 25 Oktober tahun 2013, kes Stini ini dibuka semula dengan diwakili oleh dua orang peguam bela, iaitu Steve Mackenzie dan Matt Berger. Mereka berjaya mengemukakan keraguan dan membuktikan bahawa perbicaraan Stini pada ketika itu adalah perbicaraan yang berat sebelah. Kemudian, seorang rakan Stini ketika mereka masih berada di dalam penjara ini, iaitu Johnny Hunter yang kini berusia 80 tahun, menjelaskan bahawa Stini mengatakan kepadanya dia tidak melakukan pembunuhan itu guys. Dan akhirnya pada tahun 2014, selepas 70 tahun guys, selepas 70 tahun, Stini akhirnya dibuktikan tidak bersalah. Dan dipercayai surat pengakuan Stini ketika disoal siasat oleh pihak polis dilakukan dalam keadaan kekerasan, dan mereka juga membiarkan Stini ini dalam keadaan lapar dan haus tanpa memberi makanan dan minuman jika si Stini ini tidak mahu mengaku bersalah. Tapi itulah guys, walaupun si Stini ini dapat pembelaan semula, keluarga si Betty dengan si Mary tadi masih tidak puas hati ya guys. Diorang tidak gembira pun terima ni berita, dan diorang masih tidak berpuas hati pun dengan si Stini dan keluarga dia ini, kerana kononnya pada tahun 1990 seorang anggota polis yang terlibat dalam penangkapan si Stini ini tadi mengaku bahawa mereka kononnya tidak melakukan kekerasan terhadap si Stini ketika mereka mengambil pengakuan bersalah dari si Stini. Yalah, memang lumrah kita sebagai manusia, kita memang tidak akan dapat memuaskan hati manusia walaupun sebenarnya dalam keadaan tu ternyata si Stini ini tidak bersalah langsung dan tidak tahu apa-apa pun tentang kematian si Betty dengan si Mary. So sekarang guys, kita akan tengok buku dan filem yang telah pun diterbitkan berdasarkan kes si George Stini Jr. Check this out. Beberapa tahun selepas kes George Stini Jr. ini berlaku, ini dijadikan beberapa buah buku dan filem. Antaranya adalah novel Carolina Skeleton yang diterbitkan pada tahun 1988 oleh David Stout. Kemudian dijadikan filem pada tahun 1991 oleh John Erman, dan pada tahun 1993 sebuah novel lagi diterbitkan yang bertajuk Billy by Albert French, dan Februari 2014 muncul lagi sebuah filem yang diadaptasi daripada kisah si Stini, iaitu 83 Days, di bawah terbitan Plemora Studio yang ditulis dan dihasilkan oleh Ray Brown dan Charles Burnett. Kemudian movie ini secara rasmi ditayangkan pada tahun 2018 di bawah arahan Andrew Paul Howard, dan sebuah opera tentang Stini dihasilkan pada tahun 2015 oleh Hart Pollock dan dipersembahkan di sebuah rumah di Baltimore, MD pada tahun yang sama.
beberapa orang sepupu George Stinney dari Baltimore dan Maryland telah menghadiri malam pembukaan opera tersebut. Ya, begitulah guys tentang kisah si George Stinney Jr. ini, iaitu salah seorang pesalah yang paling muda yang dijatuhkan hukuman mati melalui kerusi elektrik. Adakah kamu rasa itu adil buat dirinya ataupun tidak? Sekiranya Anda mempunyai cerita yang ingin dikongsikan, bolehlah Anda email ke email saya nurulsyafinasjumadi92@gmail.com. Terima kasih kerana sudi singgah ke channel saya dan sila tekan lonceng untuk mendapatkan update terbaru daripada saya. Thank you guys. Bye.